Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar semua? Dengar. Okey. Waalaikumsalam. Okay, kita mulakan kelas hari ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Okay. Alright, jadi kita kembali kepada kelas online ya. Setelah PKPB dilanjutkan lagi 2 minggu. Alright, jadi ini adalah modul soalan trial, koleksi soalan trial soalan 2016. Okay, maksudnya ini adalah, lupa nak share screen. Share screen. Alright. Nampak paparan? Nampak. Nampak Okey, jadi ini adalah koleksi soalan percubaan 2016. Jadi ini adalah format SPM sebenar lah. So, kena banyakkan soalan-soalan macam ni supaya awak biasa dengan format SPM sebenar. Okey, kita teruskan kepada soalan akhir tahun SBP. Dekatan 4 tahun 2016. Okey, rajah 6, jadual 6 menunjukkan kepekatan asid nitrik dan asid etanoid. Okey. So, ingat dalam soalan ada dia punya keywords dia Ada kata kunci yang penting. Menunjukkan kepekatan asid nitrik dan asid etanoid. Okey. Jadi kat situ ada dua jenis asid. Jadi apakah asid nitrik? Apakah asid etanoid? So bila awak nampak dua jenis ni awak dah tahu dah. Satu asid kuat, satu asid lemah. Yang manakah asid kuat? Asid nitrik. Okey, ini adalah asid kuat. Ini adalah asid lemah. Jadi apa efek dia? Asid kuat, hilang pula. Okey. Ni kuat. Ni lemah. Apa maksud kuat? Secara ringkasnya, mengayon. Secara lengkap dalam air. Lengkap. Kita ambil keywords dia yang lengkap. Lemah, mengayon, separa. Okay. Jadi kat situ dia bagi kepekatan masing-masing sama 0.1, 0.1. Jadi kita tengok contoh jawapan kawan awak. Ini jawapan umum. Asid yang manakah memberikan nilai pH yang lebih tinggi? Nilai pH. Apa maksud nilai? Nombor. Maksudnya pH yang nombor yang lebih besar. Jadi asid nitrik. Siapa setuju? Ramai jawab asid nitrik ke? Asid etanoid. Okey. So, okey. Banyak kali cikgu ingatkan itu kan? Okey. So ingat balik. Dia memang awak mudah confuse ni. Jadi ingat macam ni. Kosong pula. Tengah-tengah tu apa? 7 adalah ni nak merah ke Newton? Orange ni. Ini merah. Okey, 7 adalah neutral kan? Okey, maksud neutral ni kepekatan OH sama dengan kepekatan H+. So, sini 14 kanan paling ujung, sini kosong. So tips dia
tips dia menghampiri 7, makin lemah kan? Ke situ makin lemah. Okey, makin lemah. Makin jauh makin kuat lah. So ingat kosong ni nilai pH dia pH rendah kan? Sebab angkanya kecil. Ini pH Tinggi. Jadi kita bercerita pada asid sekarang. Asid kawasan ni lah 0 hingga 7. 0 hingga 7. 7. Jadi yang mana punya nilai pH yang lebih tinggi? Tinggi maksudnya 0 sampai 6 lah kalau asid. Jadi mestilah asid lemah kan yang punya nilai pH yang lebih tinggi. Jadi memang biasanya ramai pelajar terkeliru dengan nilai pH. Nilai pH adalah angka. Jadi nilai pH lebih tinggi mestilah asid lemah. Asid etanoid. Asid etanoid. Jelas tak? Jelas. So ramai tak yang jawab asid nitrik kat sini? Ramai ke? Ramai. Siapa Nazran ke seorang macam ngantuk lagi? Tak ada. Okay, ya, tengok satu lagi jawapan. 2 orang je share jawapan. Ke ada yang share cikgu terlepas? Ni siapa? Ni siapa ni? Zainab. Okey. Jadi asid etanoid. Okey, jadi automatik lah jawapan siapa tadi? Jawapan umum tadi. Yang nombor explain your answer kerana asid nitrik ialah asid kuat. Jadi salah kan? Jadi jawapan yang sepatutnya makin rendah kepekatan H+, makin tinggi nilai pH. Zainab ni suka jawapan umum macam ni. Semakin rendah kepekatan H+, makin tinggi nilai pH. Okey, jawapan yang paling baik kalau kat sini sebab tu ada tu asid kuat. Ada dah dia buat tu asid kuat, asid lemah. Jadi awak kaitkan dengan dua tu lah. Jadi jawapan dia 2 markah 2 point. Okey. Besar sangat pula tulisan ni. Okey, jadi yang pertama asid etanoid adalah asid lemah. Poin pertama 1 markah. Poin kedua yang boleh buat satu baris. Ni cikgu buat dalam bentuk point. Asid etanoid adalah asid lemah. Ni poin yang kedua dapat markah. Mengayon Separa. Menghasilkan kepekatan hidrogen ion hidrogen yang rendah. Okay, ada jawapan lain yang nak share? Okay, cuma yang Siti Zainab ni semakin rendah kepekatan H+, semakin tinggi nilai pH. Alright, so cikgu 50-50 juga sama ada nak bagi 2 atau bagi 1 lah. Satu dia tertinggal satu poin penting menceritakan asid lemah. Okay. So sama ada Zainab ni dalam pemeriksaan sebenar dapat 2 ke dapat 1, Allahualam lah. Okay, tapi poinnya adalah semakin rendah kepekatan H+ tu cuma macam dia terlangkau satu step. Kita mesti cerita benda yang mudah dulu asid lemah. Lepas tu mengayon separa menghasilkan kepekatan H+ yang rendah. Bila kepekatan H+ yang rendah, ingat balik gambar tadi. Bila kepekatan ni. Bila kepekatan, kita ambil bahagian asid. Bila kepekatan H+ yang rendah, dia berada pada nombor besar ni. Ni 6. H+ dia rendah lah.
Kalau menjauhi 7 macam 01 H plus dia tinggi. Ingat semakin jauh kalau untuk acid semakin jauh daripada 7 H plus dia tinggi. Nilai pH rendah. Kali macam mana? Semakin jauh daripada 7 tadi, kepekatan apa yang tinggi? Kepekatan apa yang tinggi? Okay. OH. Kepekatan OH. Okay, kepekatan OH yang tinggi ya. Right. Di, ada soalan untuk ini? Tak ada eh? Okay. Tandakan jawapan masing-masing. Okey, seterusnya. Pengiraan yang ramai takut soalan pengiraan. Alah, ini yang tahu pas punya tak hilang-hilang ya. Okey. 25. Okey, ingat soalan pengiraan kalau ada highlighter, gunakan highlighter. Okay, kita fokus kepada apa-apa saja yang fakta-fakta, info yang penting macam ni. 20 cm padu itu adalah merujuk kepada B. 0.1 mol itu adalah B. Ini adalah M. Tadi formula apa yang ada V ada M? And sama dengan MV per 1000. Ya, MV per 1000. Okay, ingat setiap soalan tu dia ada info yang penting. Okay. So ini adalah 25 cm padu lautan NaOH dimasukkan ke dalam rokok. Okay. Dipitratkan eksperimen yang awak buat. Sepatutnya boleh jawab dengan baiklah. Nyatakan jenis tindak balas. Okay, kita tengok jawapan kawan. Jawapan yang diberi, nyatakan jenis tindak balas. Penetralan. Okey, betul. Alright. Ini dia. Tu dah pesan lah itu. Bila perubahan warna mesti ada apa? Bagi tahu sebelum dan selepas. Mana pula ni umur ke? Yang jawab ni? Habis tu apa yang awak jawab jernih? Perubahan warna. Kan? Satu jernih ni bukan warna. Jernih adalah dia punya kepekatan kepekatan warna tu bukan warna jadi warna ni sama ada warna kuning, biru, hijau ke ataupun tanpa warna. Kalau jernih tu bukan warna. Alright. Jadi sepatutnya kena tulis sebelum dan selepas. Apa warna sebelum? Pink. Pink kan? Dalam alkali, phenolphthalein menunjukkan warna pink. Jadi jawapannya, larutan bertukar daripada warna merah jambu kepada warna kepada tanpa warna. Macam tu. Kita tengok Zainab buat macam mana. Ada dua jawapan ni je. Ke ada yang bagi tapi cikgu tak perasan Rasa dua orang ni je. Okey. Soalan ni. Merah. Penetralan. Okey. Larutan merah jambu bertukar kepada larutan tidak berwarna. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. Ingat perubahan warna sebelum dan selepas. Okey. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas itu satu markah. Jadi formula betul NaOH tambah asid nitrik, natrium nitrat, garam dan air. Dah balance belum? Okey, dah balance Satu markah. Hitungkan isi padu asid nitrik yang digunakan. Jadi ada dua formula kita boleh guna kat sini.
sama ada ni kiraan macam biasa, kena guna stoichiometry, maksudnya nisbah. Tapi tak ada nisbah kat sini Okey. Jadi kalau penyusulan, ada siapa yang ingat formula apa yang senang kita nak guna? MAVA per Ah, MAVB. okey. Jadi ini ada juga kat bawah ni. Sekejap soalan yang ni diminta apa? Itu kan isi padu asid nitrik yang digunakan. Kenapa ada 2H kat sini ni? Alah Tu lah, kan? pagi tadi baru saya betulkan. Okay. Tak apa. Alright, jadi kita tengok jawapan 2 ni Umur kira MAVA per MBVB sama dengan AB sama A per B Jadi salah tadi kan? Sebab ratio awak salah kan? Ni. Okey, ni tak apa, contoh yang baik untuk kita tengok sama-sama. Okey, bila persamaan awak tak seimbang, dia efek kat sini dia efek kat sini. Jadi terus jadi salah. Itu pentingnya persamaan kat sini mesti betul Okey, jadi kita cuba guna rumus tu untuk bandingkan dengan jawapan Zainab. Sebab jawapan SBP ni tak ada skema je, kena kira sendiri. MBVB A per B. MSC, ada tak MSC? MSC tak ada kan? Dia minta Oh ada, lautan nitrat hidroksida 0.1 mol. Okay, acid acid mana ada? Itu adalah nitrosida yang ada base. Okay, base kita ada 25. Lepas tu kita ada M-nya 0.1. Acid. Mana maklumat acid? Volume of acid nitric. Boleh tak guna MAVA kat sini? Cuba tengok maklumat jap. Soalan tak nampak. 25 siang padu. Okay, 0.1 adalah NaOH. Okay. Alright, jadi boleh tak guna MAVA, MBVB sama dengan A per B kat sini? Tak ada maklumat apa? MA tak ada. Tak ada kan? Jadi kat situ, sebab tu kat sini, nampak kita kena guna kaedah pengiraan biasa. Okey, maksudnya kena kira bilangan mol yang tahu dulu. Okey, bilangan mol NaOH M0.1 darab V. Okey. So ni betul kiraannya. Bilangan mol 0.0025 betul 0.1 darab 25 darab 1000 betul kan? Okey. Apa pasal ada di M padu tu? Jangan. Jadi salah lah bilangan mol awak ni. Bilangan mol, unitnya mol kat situ saja. Okey. Aduh. Okey, mol. Jadi kat sini ratio. Kita tahu yang ni. Kita tahu. Apalah dia gangguan ni. Okey, yang ni kita tahu. M kita tahu, V kita tahu. Kita boleh kira bilangan mol. Yang kita nak isi padu asid nitrik ini. Kita nak isi padu volume. Okey, jadi kena buat ratio. Ratio jangan tinggal. Ini sepatutnya satu markah dah. Cuma dah saya silap di M padu, jadi salah lah. Alright. Jadi isi padu, sebelum buat kira isi padu tu, awak kena buat ratio dulu. 1 mol NaOH,
1 mol asid nitrik. Okay. Jadi bilangan mol sebenar tadi ni lah. Maka 0.0025 mol sama dengan 0.0025 mol asid nitrik. Okey. Apa yang kacau ni? Nampak kat tulisan ni? Nampak ke? Nampak. Nak. Okay. Sebab dia tak boleh nak sentuh kuat sikit. Dia kacau. Okay ya. Hilang pula lah. Hilang pula. Ada kat sini. Okay, payah juga, canggih-canggih sangat ni. Okay, kita ulang balik. Agak complicated juga soalan ni sebab tak ada maklumat asid. Okay. Kita baca balik soalan 25 cm padu. Then a few, okay. Larutan dititah dengan asid nitrik. Itu kan asid padu asid nitrik yang digunakan. Alright, masalahnya awak ada nampak tak apa-apa maklumat untuk asid nitrik? Soalan sebelah tu tak ada kan? Ni soalan dia kat sini kan? 45 kan? Cikgu, tak boleh guna maklumat yang dekat dalam jadual soalan A tu. Oh ada Yang kepekatan pengularan dia bagi tu. Oh, okay, sekejap. Ada kaitan tak kan soalan ni? Itulah kan. Dia sepatutnya dia bagi maklumat. Dia asid nitrik itu sepatutnya bagi maklumat. Ini jawapan cikgu dah tulis satu. Maknanya 0.1 tu dia tak nampak yang soalan tu dia tak tulis merujuk kepada asid tersebut ni kan. Okey, so kita anggaplah kita gunakan kepekatan inilah. Okay, ni asid nitrik ni kita ambil kepekatan ya. Okey, jadi kita tulis kat sinilah. Mudah susah nak buat kat situ tadi. Jadi tadi kita ulang balik bilangan mol dapat tadi kan? Mol satu markah. Lepas tu 1 mol NaOH, 1 mol satu markah. Okay, jadi ini yang daripada persamaan. Okey, ini pula yang sebenar. Jadi kita penting nak guna ni yang sebenar ni. Okey. Jadi kita dah tahu bilangan mol, kita dah tahu kepekatan asid tadi 0.1. Jadi kita masukkan dalam formula N, mv per 1000. Bilangan mol kita dah tahu. Okey, bilangan mol 0.0025 sama dengan M 0.1 tadi. V kita nak tahu per 1000. Okey, setelah ditekan kalkulator dapat berapa? 25 kan? Betul tak? Betul ke? 25 cm padu Betul ke? Baik, ingat pula. Betul. Betul Jadi kat sini soalan ni agak mengelirukan sebab dia tak bagi tahu larutan dititratkan dengan asid nitrik daripada jadual tadi. Sebelum ni bincang-bincang tak perasan soalan ni.
Okay, ya sepatutnya bagi tahulah dengan asid nitrik 0.1 mol. Dia sepatutnya bagi tahu macam tu. Right. Okay, so jadi panjang kat sini So sepatutnya kita boleh gunalah MA tadi kan. Kita cuba gunakan formula lebih mudah. Jadi formulanya MA, PA, MB, BB sama dengan A per B. Sepatutnya lebih mudah. Asid tadi tak jumpa, tak nampak. Jadi VA, MB berapa tadi? 0.1 kan? B berapa tadi? 25 kan? 25. 25. Okey, maknanya 1 per 1. So awak nampak kat situ dah boleh congak dah. Maka VA sama dengan 25. So ada dua jalan kerja. Kaedah pertama ni, yang ni adalah kaedah biasa kita kira stoikiometri, ada nisbah. Soalan guna rumus ni lebih mudah. Tapi dengan syarat formulanya mesti betul. Okey. Panjang pula bincang ini. Alright, jadi Zainab tadi jawab dia betul lah. 25 CM padu cuma hilang markah dekat bilangan mol tadi sebab unit salah. Dia pergi letak di M padu. Okey, eksperimen diulang dengan menggunakan asid sulfrik pada keberkatan sama. Asid sulfrik, ingat bila asid sulfrik je, dia mesti ada kaitan dengan H2 tu, H2SO4 kan. Dia mengion kepada dua kali ganda tambah SO4 tu minus. Jadi keberkatan asid dia dua kali ganda. Okey, jadi apakah isi padu asid sulfrik yang diperlukan untuk meneutralkan larutan natrium hidroksida yang lengkap? Kalau asid nitrik tadi kita perlukan 25, maka asid sulfrik perlu separuh lah. Okey. Sebab apa? Sebab bilangan mol dia dah dua kali ganda. Kalau kita ambil 25 cm padu juga asid sulfrik, maka kepekatan dia jadi lebih banyak berbanding dengan asid nitrik tadi. Okey, jadi kita perlukan separuh sajalah. Jadi jawapan Zainab betul lah. 12.5 cm padu. Okey. Dia ada kira. Tengok Zainab kira kat sini. Okey. Saya nak kira dengan menggunakan formula MAVA, MBVB, AB. A tu asid. Bila awak buat ni, baik. Ni adalah persamaan yang saya nak buat ni, walaupun tak diminta. Jadi awak nampak kat sini. Okey, yang B tu 2. Okey, B tu 2 tersilap juga ni. Ni base B. Ni A. Okey. Tapi tak apa. Sebab ni tak perlu pengiraan sebenarnya. Ni awak dah tahu asid sulfrik dia mengion dua kali ganda. Jadi kita hanya perlukan separuh saja. Separuh daripada 25 tadi. Asid perlu 25. Asid nitrik tadi perlu 25. Asid sulfrik sebab dia dah ada dua kali ganda, kita perlukan separuh saja. Separuh. Asid sulfrik ialah asid diprotik yang mengion. Keberkatan asid sulfrik dua kali lebih tinggi daripada asid nitrik. Okay, 1 markah, 2 markah, 3 markah. Okay, ada soalan kat situ? Ada jawapan lain? Ramai jawab apa? Adakah ramai jawab 50? 50 cm padu, dia confused. Tak ada Okay, tak ada soalan. Okay. Kita tengok soalan Terengganu 2016. Okay, jadual 5 menunjukkan maklumat tentang 4 larutan P, Q, R dan S. R dan S mungkin asid atau alkali. R dan S mungkin asid atau alkali. Okay, tapi kat sini apakah R dan S tu? Alkali. Alkali. Kenapa dia?
Oh, larutan P, Q dah. Okey. Maksudnya semualah mungkin asid dan alkali. Jadi ini adalah asid. Ini adalah alkali. Nyatakan maksud alkali. Nyatakan maksud alkali. Kita tengok jawapan kawan awak. Tak apalah, yang itu maksud kita hanya tengok skema lah. Jadi yang Terengganu ada skema, mudah cepat sikit lah. Cikgu paparkan skema saja. Okey, saya buka tadi, dah buka mana dia. Okey. Terengganu. Okey, so awak rujuk skema ni saja. Kita tengok macam mana pemarkahan diberi ya. Jangan risau, cikgu akan share dia punya skema nanti. Jadi awak boleh rujuk semula lah. Kertas tu. Pada nombor berapa Terengganu tadi? 5. 5. Ni soalan. Dia punya skema ni mana? Soalan 5. Soalan 5. Okey. Alright. Jadi, kita tengok macam mana skemanya. 5A. Apakah maksud alkali? Alkali adalah bahan kimia yang mengayon dalam air. Ingat perkataan yang kita perlu gunakan adalah mengayon. Okay? Mengayon bukan larut dalam air. Mengayon. Kalau awak beritahu bahan kimia yang larut dalam air, itu tak tepat. Awak mesti gunakan perkataan mengayon, ionize bahasa Inggeris. Mengayon dalam air untuk menghasilkan ion hydroxide. Boleh? Boleh. Alright, jadi seterusnya berdasarkan jadual 5 nyatakan alkali kuat. Ini bila awak jumpa je macam ni, table 7. Kuat adalah jauh daripada 7. Ni kuat. Kita ambil yang hujung. Maksudnya awak takkan confuse. Kuat, ini kuat, kosong. Menghampiri 7, lemah. Okey, jadi alkali kuat. Yang mana alkali kuat? Jauh daripada 7, nilai 13 kan? Maka asid lemah, dia menghampiri 7. Yang mana? Q. Q. Okey. Belum dia tanya nilai pH. Okey. Kiranya menunjukkan sebotol serbuk asid malic. Skema tadi. R dan Q R dan Q tu tak silap okey. Malic acid. Huraikan. Kata kerjanya huraikan. Satu ujian kimia untuk membuktikan bahawa asid malic merupakan suatu asid. 3 markah, ada 3 poin. 1 poin, 2 poin, 3 poin. Kita tengok skema. Poin yang pertama, ini dia punya kaedah. Poin yang pertama, kaedah pertama, larutkan asid malic dalam air. 1 markah. Okey. Kemudian masukkan serbuk zinc ataupun serbuk zinc karbonat ke dalam larutan tadi. Solution, sebab tu solution. Pemerhatian, ini pemerhatian. Pemerhatiannya bubble of gas, gelembung gas terhasil. Okay, rasanya ramai yang akan buat uji dengan litmus biru lembab ataupun kertas litmus biru. Betul tak? Betul. Okey, jadi kita tengok balik soalannya ditanyakan
Uraikan satu ujian kimia. Kimia. Okay? Yang awak test dengan litmus tadi, uraikan satu ujian. Maksudnya bukan melibatkan tindak balas kimia. Bila ujian kimia ni maksudnya tindak balas kimia. Kalau awak sekadar uji dengan litmus biru merah, itu adalah perubahan fizikal. Fizikal maksudnya kita tengok secara pemerhatian. Litmus tu bertukar warna kan. Sekarang ujian kimia maksudnya kena sifat kimia. Jadi memang tak diterima untuk litmus tadi. Jadi ada tak poin pertama masing-masing jawab? Larutkan dalam air? Ada. Ada. Lepas tu uji dengan litmus kan? Okay. So dapat satu markah lah. Cikgu, Ya. kalau zinc tu saya tukar logam lain sebab saya buat natrium. Natrium mana boleh. Natrium sangat ni. Kita tak boleh guna yang atas tu. Yang awak boleh guna zinc, magnesium. Okay. Awak akan belajar nanti siri kereaktifan logam dia ada H, lepas tu yang di bawah H macam Cu semua tu tak boleh guna. Cu, argentum tak boleh. Atas kita ada zinc, kita ada magnesium kalau nak cantik macam lepas tu kita ada aluminium. Okay, natrium tak boleh. Dia terlalu reaktif sebab awak masuk dalam air dia, kan ada letupan itu kan. Pusing-pusing tak sesuai. So dia antaranya zinc, magnesium, aluminium lah. Okay? Okay. Ada soalan lain? Tak ada. Soalan D. Gajah 5.2 menunjukkan sebuah pelalang volumetrik yang mengandungi. Okay, terus tandakan V. Natrium. Larutan ini dikenali sebagai larutan piawai. Apa maksud larutan piawai? Mesti ditanya. Ada tak dia tanya? Baik. Tak ada Ni soalan SC ke ni? Tadi 47 kan? 47 48. Ini 48. Okey, berkenaan dengan lautan piawai lah. Sebab tak ada struktur kat situ Okey, untuk menyediakan lautan piawai, seorang pelajar telah menambahkan X gram pepecah. Dia nak X tu, jisim. Perlu guna formula apa? Perlu guna formula senyap pula ni. N sama dengan MV per 1000. Ini kan. Takut tidur ke, takut tengok cerita ke. Okay. V. Sini pun dah ada clue dia. M. Okay, daripada situ, first step untuk awak buat larutan piawai itu timbang kan. Bukan timbang, kira mol. Lepas kira mol, timbang. Bila buat eksperimen itu nampaklah. Okay. Jadi, N sama dengan MV per 1000. Okay. M2 500 1000. 10 bagi 10. 1 mol 1 mol. 1 mol. Okey. Dapat 1 markah yang ni, 1 mol. Lepas tu nak tahu jisim. Perlulah. Jisim NaOH. Bilangan mol darab dengan jisim molar. So berapa gram? 40. 2 markah sahaja. Okey, kita lihat markah, pemberian markahnya. Ingat ini tak ada markah pun. Dia terus markah kepada 1 mol. Tapi tunjuklah jalan kerja. Okey, jisim depan akhir. Mesti ada unit. Tak ada unit, salah. So simple ni. Okey, soalan seterusnya. Nampak soalan panjang, rupanya ringkas saja tanya.
Lautan piawai dan rajah 5.2. Ni, maksudnya lautan piawai yang kita ada sekarang 500 cm. Okay. 5.2 kita ambil balik tadi. 500 cm padu. Berapa mol tadi? 2. 2 mol cm padu. Okey, lautan piawai digunakan untuk menentukan kepekatan satu contoh asid sulfurik menggunakan kaedah pentitrata titration tadi penetralan. Okey. So ini V, ini M. Okey. Penetralan lengkap memerlukan macam ni kita dia dalam pentitratan ni dia mesti bagi 3 maklumat. Okey, yang 2 maklumat tu sama ada maklumat lengkap asid ataupun alkali lah. Kat sini dia bagi maklumat lengkap alkali. V ada, M ada. Dan satu lagi, lawan dia tu dia mesti bagi salah satu. Biasa dia bagi kita tahu volume lah. So kita nak cari M of acid. Okay, jadi yang paling mudah adalah M per A, MA, ops. Okay, paling mudah kita guna formula ni. MB, VB sama dengan perlu ada persamaan dulu kan? NaOH tambah asid sulfurik. Oh, lupa cek jawapan masing-masing tadi Lagi mudah. Okey. Sebaik kita tengok contoh ni. Kita ulang balik. Kita nak elakkan kesilapan. Larutkan asid malik dalam air tadi 1 markah. Oh ni Zainab dah ada idea dia nak balas kimia ni. Zainab ni buat sendiri Ke ada bincang dengan kakak? Bincang dengan kawan. Oh kawan. Kawan sekolah lama lah. Tak, sekolah sini. Okey. Online lah ke kat rumah? Kat rumah je. Masa tu bincang dengan Ashika buat sama-sama. Alright. So tambahkan zinc karbonat. Macam skema dah ni. Cuma buih. Buih ni untuk sabun. Kita tak panggil buih. Kita gunakan gelembung Salah Kita guna perkataan gelembung. Alright. Itu je perlu betulkan. Jadi dapat 2 markah sajalah. Sini. Okey. Allah. Silap bukan yang ni. Satu lagi. Detik nak buka tadi. Jadi ingat buih salah bukan buih. Gelembung. Okey, ada persamaan. Jadi persamaan mesti seimbang. Okey. NaOH, H2, Na2. Okey, jadi seimbang. Right, jadi Ma. Sini betul pula. B dia 2. Tadi yang awak kira tadi salah. Okey. So Ma tadi kita nak tahu. V kita tahu 25 tadi betul. Right. 50 tadi untuk base alkali lepas tu kepekatan 2. Ratio asid ni 1 betul. Ni B2 betul. Jadi setelah dikira 2 mol per dm padu, kita tengok skema. Okay, skema pun tengok persamaan kimia seimbang. Okay, 1 markah. Mana jawapan berikut ni? Okay, 3 markah kan? Alright, jadi ratio
2 mol. Jadi Zainab layak dapat 3 markah. Okey, soalan seterusnya. Sudah habis. Oh, sampai 48 saja kan? Oh, 49 ada buat? Sikit. Tak ada? Ha? Sikit je. Sikit je. Tak apalah, kita bincang sama-sama lah. Alang-alang dalam 10 minit lagi. Okey, kita tengok negeri 9. Oh, tapi ni apalah, kita bincang lah. So, tolong jawab lah bila ditanya tu supaya nak tahu awak faham ke tak. Negeri 9. Sebelum tu, cikgu buka dulu. Dia punya skema negeri 9. Okay. So, rasanya tak perlu lagi lah kot skemanya. Sebab kita dah bincang. Nanti awak tengok skema untuk yang lain pula. Sebab banyak lagi bab lagi. Jadi, kita tengok skemanya. Mestilah 80. Nombor berapa tu? Nombor berapa? 4. 4. Betul lah kan? Betul. Okay. Ada berapa soalan tu? Persoalan. Alright, yang ni awak tak belajar lagi. A tu. A tu tak belajar lagi. Sebab ni persediaan untuk SPM. Kita buat soalan ni. Tapi boleh untuk topik form 4 juga. Okay, jadi yang ni belum belajar lagi. Ini topik form 5. Nilai pH asid etanoik adalah berbeza. Berikan satu alasan. Satu saja alasan. Kenapa bilangan pH berbeza kat sini? Kepekatan ion hidrogen. Kepekatannya berbeza kan? Ini 0.1, 0.01. Jadi kalau kepekatan asid tu sendiri berbeza, maka kepekatan ion hidrogen pun berbeza lah. Jadi kita tengok skemanya. Dia tanya apa tadi? Berbeza. Berikan satu alasan. Kalau tengok skema kat sini, the concentration of hydrogen ion. Ni dia compare pula. Is higher. Nilai pH. Oh, okay. Alright. Sebab apa sekarang? Sebab dia bagi jenis asid sama. Okay. Jadi, persoalan dia, kenapa asid sama tapi pH tak sama? Itu persoalan dia. Jadi, memang betul lah kita kena ikut skema. Kenapa tak sama? Sebab kalau awak jawab tadi, kepekatan ion hidrogen berbeza terlalu umum. Memang betul jawapan tu. Mungkin diterima tapi tak berapa cemerlang sangat jawapan dia. Jadi jawapan yang paling cemerlang, jawapan yang paling terbaik adalah kita kena bagi tahu Ion hidrogen dalam set 1 lebih tinggi. Ya, ataupun sebaliknya dalam set 2 lebih rendah kan kepekatan ion hidrogen. Sebab ini. Okey, kita tengok. Untuk fahamkan lagi, kita buat persamaan pengayonan. Ini adalah formula bagi asid etanoik. Dia akan mengayon kepada CH3CO O tambah H+. Okay. So kita ambil yang 0.1 dulu kan. Okay, kita warna merah. Kalau sini 0.1, sini 0.1, 0.1. Okay, kalau 0. Kalau sini 0. Allah, kuning tak nampak. 0.01, sini jadi 0.01, sini jadi 0. Kepekatan ion hidrogen yang mana lebih tinggi? Merah ke biru? Mestilah merah kan? Ini lebih tinggi. Jadi itu pemahaman dari segi pengayonan dia lah.
kenapakah kepekatan asid memberikan pH yang berbeza? Sebab bila asid lebih pekat, ini lebih pekat lah. Pekat, ion hidrogen dia lebih tinggi. Bila ion hidrogen lebih tinggi, ingat efek dia, ion hidrogen lebih tinggi, dia adalah asid. Ini lemah, bukan asid lemah. Maksudnya dia bagi kesan pada nilai pH kan. Ion hidrogen tinggi, nilai pH rendah, berlawanan. Itu yang selalu pelajar confuse. Okay, nilai pH di apa tu? Kepekatan ion hidrogen yang tinggi akan menyebabkan nilai pH rendah. Kepekatan ion hidrogen rendah, nilai pH tinggi. Selalu pelajar confuse sebab nilai pH adalah angka. Okey. Seterusnya. Tak nak padam pula dia. Okey. Kita tengok sekarang amonia alkali Tak nak padam. Okey. Oh, canggih soalan dia. Okey. Tambah pelarut X jadi larutan. Ini maksudnya gas lah. Gas amonia bila dilarutkan dalam pelarut X jadi larutan. Solution. Okey, dan tambah asid. So awak dapat connection sekarang alkali. Okey, ni larutan alkali bila tambah dengan asid. Proses apa tu? Asid dengan alkali, proses? Peneutralan. Okey, peneutralan. Okey. Menghasilkan larutan Q. Jadi amonia tambah asid nitrik. Menghasilkan apa? Okey. Tuliskan formula kimia bagi amonia NH3. Jangan tertukar dengan NH4+. Itu ion amonium. Okey, kita tengok skema. Alright. Sebab apa cikgu tak suruh buat yang ni? Sebab dia combination dengan bab garam. Okay. Jadi kita boleh tengok sikit-sikit je lah. Okay, soalan seterusnya. Nyatakan jenis zarah dalam amonia. Okay, so zarah ada ion, ada atom, ada molekul. Atom, molekul atau ion. Jangan buat cecair pembejal gas lah. Okay, jadi amonia NH3. Okay, tak ada logam kan? Kalau tak ada logam ni, maksudnya bukan sebatian ion. Okay, jadi jenis zarah adalah molekul. Okay, jadi molekul. Nyatakan zarah yang menyebabkan perubahan. Perubahan apa? Solution P, lautan P menukarkan kertas limus merah ke biru. Jadi ini adalah alkali kan. Okay, siapakah menyebabkan perubahan tersebut? Ion oksida. Dia suruh nyatakan. Okay, nak selamat, mesti awak tulislah ion hidroksida. Okay, terutama kalau kata kunci dia nama. Namakan. Namakan mesti nama lah. Okay. Okay, tak perlu buat formula apa tak apa. Kalau dia suruh tuliskan formula zarah yang menyebabkan perubahan itu, barulah ini jawapan dia. Okay, persamaan kimia seimbang. Okay, so, tengok dia punya pemarkahan tu. Okay, tengok. Pertama, formula bahan. Formula hasil. Okay, jadi kat sini, ini agak complicated sikit berbanding dengan yang awak biasa. Sebab melibatkan. Okay. Yang awak biasa tu yang mudah-mudah kan, tambah sebab tak melibatkan amonia. Okay, bila amonia dia ada dua bentuk persamaan. Yang pertama
ini. Awak kena hafal sikit lah. Yang kedua, ini. So ada dua. Tapi salah satu. Jadi boleh salin lah. Mana-mana satu ni. Sama ada NH3 tambah asid nitrik menjadi amonium nitrat. Ataupun ini bila dia larut dalam air. Bila dia larut dalam air, dia akan jadi amonium hidroksida. So dia akan jadi amonium nitrat tambah air. So ni agak complicated sikit lah kalau melibatkan ammonia. So ini awak kena hafal lah. Kalau melibatkan ammonia, ini formula. Ada dua persamaan kimia yang boleh ditulis. Yang pertama, yang kedua. Salah satu ya. So proses Y tadi, penetralan. Ini bab garam. Jadi kita KIV dulu yang tu. So alright, dah selesai dah maksudnya. Ada lagi sini. Siapa punya ni? Banyak lagi rupanya. Ini. Alright. Jadi awak boleh sambung nanti. Ini muka surat 51. Ini dah belajar belum? 52. Dah belajar. Cuma yang ni kita tak bincang lagi dari segi graf. Awak boleh tengok buku rujukan dululah. Kegunaan. Peranan SM. Banyak lagi. So boleh buat dulu. Kalau ada masa kita boleh bincang ataupun cikgu akan bagi skema, awak boleh tengok sendiri. Jadi kat situ hari ni kita dah tengok beberapa kesilapan yang pelajar selalu buat. So itu pentingnya awak bagi contoh-contoh jawapan ni. Supaya nampak macam mana kesilapan yang boleh dibetulkan lah. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan perbincangan hari ini? Tak ada. So hari tu kita baru masuk garam dan penyediaan kan? So setakat ni cikgu sediakan video dulu lah. Kita pun tak tahu PKPB ni berapa lama lagi doa-doa lah supaya semuanya dipermudahkan. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. So cukup setakat itu. Harap ada ilmu yang penting kat situ awak boleh absorb cara menjawab. Ada banyak contoh tadi yang boleh diperbaiki lah. Kalau tak ada apa-apa kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati. Setakat itu saja. Kita terima kasih 12 orang hari ini. Syakir ada. Syakir, Ani Kemilia, Yani Iqbal, Nazra, Nur Ashikah, Nur Irdina, Nuri Nabila, Syariq, Zainal Salma. Cikgu nampak dalam list ada Afrina. Afrina bukan TLP ke? Tak, ada lagi satu Afrina. Ada dua orang Afrina Okey. Tapi tak ada dalam kelas hari ni? Tak. Tak ada, okey, tak apa. Setakat itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kelas berikutnya. Sama ada kita bincang soalan acid base ataupun kita tengok bab garam pula. Kita sambung bab garam ke? Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Okey.